Bila dia bagi tahu kepada dia, macam ada wawancara kan, dia akan tanyalah orang tu apa yang ada dekat dalam Bible kan. You tahu tak, dalam Bible pun ada sebut pasal Nabi Muhammad. You tahu tak, dalam terima kasih banyak, dalam Bible, dalam Quran bagi tahu yang Nabi Isa itu bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia adalah Abdullah, dia adalah Rasulullah. Jadi dia berhujahlah sikit kan dengan orang tu. Kalau yang ada, yang macam tak ada ilmu tu, kadang-kadang lebih mudah lah kan. Oh ya ke? Ada pula dia kata, apa bukti dia? Dia pun bawa bukti dan sebagainya. Jadi dalam apa kita panggil, debate itu okey, saya tak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya jumpa ada video, dia kata, you tahu tak Islam ni macam ni. Dia sebutlah pasal apa yang beautiful about Islam. Lepas tu, you teringin tak nak masuk? You nak tak try dia kata. Dia tak cakap suruh masuk Islam. You nak try tak? Nak try untuk syahadah. Lepas tu orang tu kata, syahadah macam mana? Syahadah apa? Okey, tak apa. You tak tahu tak apa, you ikut je I cakap. Okey? Lepas tu dia pun bacalah satu-satu kan. Asyhadu, dia pun ikut. Asyhadu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampailah habis. Lepas tu bila dah habis dah tu, dia pun cakap kat orang tu, okay, you now as a Muslim. Nampak tak dia punya macam tak berapa kena sangat. Jadi diorang semua pun dah, okay, tahniah, awak dah masuk Islam. Saya tengok orang tu terang-terang muka dia. Dia sepatutnya kalimah syahadat tu dia berat. So you tak boleh macam perangkap tau. Macam perangkap orang tu untuk dia masuk Islam. Tak boleh. Sebab tu kalau cara perkim bagus. Siapa nak datang, lepas tu kita tentukan bila tarikh you nak ikrar syahadah, ada saksi. Lepas tu perkim akan uruskan, okay, you nak bagi nama apa, buat penukaran dari sudut JPN apa semua sekali. So benda tu itu paling kita kata proper. So hati-hati juga. Jadi saya sangat-sangat kita tengok ibu-ibu kan, kita tengok okey, bagus, dakwah dia bagus, tapi jangan sampai orang tu nanti dia balik kan, ibu-ibu mesti dia rasa macam tadi dia kata nak try dia, tapi lepas tu saya dah masuk Islam pula. Dia kata baguslah, dia kata yang pendakwah dia kan, dia kata baguslah, yang penting dia dah masuk Islam, yang penting dia sekali sebut dah. Tak boleh macam tu, tak boleh. Dia tak berapa kena sangat dengan prinsipnya mesti datang kerelaan daripada diri orang yang nak masuk Islam. Bibi ingat tak kisah pasal dekat Mesir India yang pasir apa tu kan, yang tanah derlus tu. Jadi yang lelaki India yang dah separuh lah kaki dia dah masuk tu, tapi dapat diselamatkan tu, dia sendiri serah diri. Dia masuk Islam. Dan sebenarnya memang dia Hindu. Dia pergi dekat mana? Coket punya perkim lah. Subhanallah. Jadi itu ibu-ibu dapat bayangkan tak macam mana dia punya apa, keyakinan tu. Berbanding dengan yang kita paksa tadi. Dia pun rasa macam aku ni macam kena tipu je. Macam tu ibu-ibu dia rasa kan. Islam memang jenis macam tu. Jadi apa orang kata pandai perangkap orang. Kan? Macam tak kena ibu-ibu. Sebab kalimah syahadah mahal. Sebab tu kita nak dia yang ucapkan dengan kerelaan, dengan hati dia. Jadi dia akan datang ketelusan, dia akan perform, dia akan buat sebab apa? Aku yang nak masuk Islam. Boleh tengok orang-orang yang masuk Islam sebab nak kahwin. Sebab apa dia masuk Islam? Dah jatuh cinta dah dengan orang perempuan tu, jatuh cinta dengan lelaki tu, masuk Islam. Lepas tu bila masuk Islam, tengok macam tak ada beza je hidup dia sebelum Islam dengan selepas Islam. Arak juga, tak solat juga kan. Lepas tu sebab perempuan tu, bukan kerana memang nak masuk Islam. Jadi kita tak nak.
Benda-benda yang berlaku di selepas itu, salahnya adalah permulaan hijrah dia. Hijrah tu bukan kerana Allah. Hijrah itu bukan kerana dia nak mencari kebenaran, tapi sebab ada sesuatu yang lain. Maka dia akan dapat mahajara ilaih. Dia akan dapat apa yang dia nak sebab tadi, tapi akhirnya dia akan hilang Allah dan Rasul. Rugilah ibu-ibu. Yang kita nak adalah kita dapat matlamat yang paling utama. Siapa nak Allah, dia dapat semua sekali. Siapa nak sesuatu, Allah bagi, tapi dia tak dapat Allah. Baik. Oleh kerana itu, konsep dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar itu, konsepnya adalah seruan. Dakwah. Kita ni ibu-ibu, kita ni ummatun dakwah. Umat Nabi Muhammad ialah umat yang menyeru kepada kebaikan. Kita tak paksa orang buat kebaikan, tapi kita seru, ajak, istilahnya kita ajak orang jadi umat yang baik, tapi kita tidak menghukum, kita tidak memaksa. Itu bukan cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Islam, konsepnya bukan mesti ataupun memastikan beberapa orang yang masuk Islam. Contoh ibu-ibu, Nabi SAW dalam 23 tahun itu, kalau diikutkan pada marhalah di Mekah, 13 tahun di Mekah, berapa ramai yang boleh masuk Islam? Adakah dikira sebagai dakwah Nabi dekat Mekah tidak berjaya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memujuk hati Nabi, yang mana susah nak sampaikan dakwah itu kepada kaum Quraisy, penduduk Mekah. Allah bagi pada Nabi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah bukannya 13 tahun, bukannya 50 tahun, tapi 950 tahun. Kalau kita dah bongkok berapa tu? Punya lama ibu-ibu dakwah, ya Allah, 950 tahun dakwah. Tapi yang masuk Islam berapa? Yang ikut Nabi Nuh, Allah, 83 orang. Tak sampai 100 pun. Lebih banyak umur dakwah berbanding dengan bilangan kepala yang masuk Islam. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, Allah pujuk hati Nabi. Bukan kerja kita make sure supaya orang, berapa orang Okey, tahun ni contohlah misalnya kata kalau ada diorang akan buat report kan. NGO ni buat report. Okey, tahun ni berapa orang kita boleh Islamkan orang? Dia orang akan buat report. Okey, tahun ni kita dapat 100 orang. Tahun depan, kenapa tahun depan dapat sikit? Kenapa dapat 50 orang? Tak apa. Itu bukan kerja kita. Kerja kita sebar saja. Orang nak masuk ataupun tidak, itu kerja Allah. Bila Nabi menyeru umatnya, menyeru penduduk Mekah, menyeru penduduk Madinah untuk masuk Islam, mereka tak nak masuk Islam, bukan salah Nabi. Tapi apa yang Nabi dah buat? Yes, Nabi sudah perform tugasnya, iaitu menyampaikan ataupun menyeru kepada Islam. Memastikan orang yang mesti diseru jadi baik, orang yang diseru mesti masuk syurga. Tak. Agama Islam, contohnya ada orang cakap dengan saya lah, dia kata macam ni, Ustazah, kami ni, dia engineer. Apa? CIDB CIDB betul tak? CIDB ni dia engineer kan? Okay. Dia kata dulu dia engineer, dia dalam training kita akan make sure supaya mereka ni kena buat bangunan spek dan semua sekali yang memang bertepatan lah. Maksudnya kalau salah sikit, bangunan tu mungkin akan tak kukuh, akan runtuh. Jadi dia mesti sampai jadi. Maksudnya sampai mereka itu boleh buat bangunan yang selamat, bangunan yang mengikut piawaian lah. Dia kata sekarang
dia pun dah tinggalkanlah dunia engineering dia tu. Jadi dia buat motivasi. Dia kata dalam motivasi ataupun dalam dakwah ni, dia kata kita punya matlamat adalah orang kan, dia kata kan. Kenapa, soalan daripada dia, kenapa ustazah, ustaz ni tak pernah kisah pun orang datang ceramah dia, orang tu balik dia solat tak? Pernah tak ustaz-ustaz ni kan? Nanti esok hantar report saya, siapa tak solat siap. Tadi dah belajar pasal tadabbur Quran kan. Balik siapa tak murajaah balik, tak buat revision balik pasal ayat tu, esok ada hukuman. Memang balik tak ada siapa pun, ibu-ibu yang buka balik apa yang kita belajar dalam kelas, tak ada ibu-ibu kan. Dia kata kenapa ustaz-ustaz ni senang no kerja, dia kata. Datang kuliah, duduk, buka, baca ayat Quran, baca hadis, lepas tu balik. Tak pernah check pun. Dia orang ni yang datang Madinah ni, solat tak pernah check pun. Korang ni aku dah ajar istighfar. Berapa kali istighfar? Semua bagi report berapa kali istighfar. Tak pernah. Ibu-ibu kalau macam tu, ibu-ibu, rasanya orang jadi baik dah. Dia kata kalau ustaz-ustaz buat macam tu, mesti semua orang jadi baik. Saya kata begini, Islam ni, dia nak benda tu biar daripada hati. Biar daripada hati. Diberilah dia punya cara-cara tu bagaimana supaya ustaz-ustaz bila bercakap datang daripada hati, insya-Allah dia akan jatuh pada hati. Tapi ustaz tak perlu semak. Sebab apa? Itu antara dia dengan Allah. Melainkan kalau di tempat belajar, maksudnya budak-budak dekat sekolah, dia dalam apa kita panggil proses tarbiyah, proses pembelajaran. Alhamdulillah, sebab dulu kita pernah masuk proses pembelajaran dan akhirnya hari ni kita pandai lah nak pakai tudung, ibu-ibu. Betul tak? Kalau kita tak masuk proses pembelajaran dulu, mungkin hari ni pun kita kata tak selesa lah pakai tudung. Tapi kita pernah masuk pembelajaran yang wajib lah pakai tudung walaupun tak selesa. Lama-lama rasa tak ada apa pula kan. Pernah tak keluar rumah tiba-tiba kan, ya Allah lupa pula nak pakai tudung. Tak ada je kan. Tak ada lah ibu-ibu, tak ada yang terlupa. Sebab kita dah pernah training. Kita dah pernah melalui fasa pembelajaran tersebut. Dan kemudian ikut dia. Siapa yang nak pakai tudung, pakai tudung. Noni Nadirah yang tekan psycho tu kan. Dia buka tudung balik. Saya pernah ceramah tu pentas dengan dia. Dekat TV pun pernah berpanel dengan dia. Jadi kita rasa macam saya pun hati kan, rasa tak apalah, Allah tengah uji dia, mudah-mudahan Allah panggil. Sebab dia pernah kita panggil orang yang pernah berhijrah ni, kita lain lah, memang kita rasa macam Allah bagi semula hidayah tu pada dia. Dan ibu-ibu, kita tak boleh paksa dia. Contoh, pejabat agama tak tangkap dia sebab tak pakai tudung, boleh? Mana boleh? Sebab biar datang pada hati dia. Jadi dalam dakwah ni, kita hanya menyeru. Kita tak ada make sure pun kan, mesti kena solat ni, awak confirm syurga. Ustaz pun tak confirm masuk syurga. Macam mana nak bagi orang confirm masuk syurga? Tak boleh. Kita seru je, seru saja. Sebab itu adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini adalah konsep dakwah yang salah. Maksudnya nak make sure orang tu solat, nak make sure orang tu masuk Islam, nak make sure supaya orang tu berbaca Al-Quran. Konsep dakwah yang memang jauh daripada konsep dakwah Nabi.